Adakah seorang ahli parlimen iaitu MP pemegang amanah rakyat? Perbincangan hari ini amat penting kerana kita akan membincangkan dua perkara. Apakah hubungan antara rakyat dan ahli parlimen, MP? Dan apakah kewajipan yang harus dilaksanakan oleh seseorang MP di sisi undang-undang dan menurut mandat rakyat? Selamat sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Nama saya GK Ganesan. Ini adalah GK TV. Perbincangan hari ini akan menunjukkan pertama, setakat mana seseorang MP memikul tanggungjawab sebagai wakil rakyat setelah diundi masuk ke parlimen, dan apakah akan berlaku kiranya MP tersebut memungkiri tanggungjawab beliau. Kita terus ke tajuk. Persoalan yang sering kali ditanya adalah, adakah MP hilang kelayakan iaitu disqualified dan menjadi seorang MP hanya kerana beliau menerima saraan atau pendapatan dari pihak ketiga? Saya berpendapat bahawa soalan yang ketiga ini merupakan satu soalan yang tidak tepat. Apa sebabnya? Pada hemat saya, soalan-soalan yang betul adalah yang pertama, apakah tugas-tugas seorang MP di sisi undang-undang? Yang kedua, apakah yang beliau tidak boleh melakukan? Yang ketiga, apa yang akan berlaku sekiranya beliau melanggar tugas-tugas tersebut? Soal yang keempat, adakah seseorang ahli parlimen iaitu MP pemegang amanah rakyat? Kita mulakan perbincangan dengan asas bahawa undang-undang perlembagaan adalah sebahagian daripada undang-undang lazim. Setuju? Jadi, soal yang kita harus tanyakan adalah, adakah seorang MP bertanggungjawab kepada rakyat di bawah undang-undang umum? Sekiranya seseorang anggota parlimen melanggar undang-undang umum, apakah jalan penyelesaian yang dimiliki oleh warga negara? Untuk menjawab soalan-soalan ini, kita harus bertanya soalan di bawah ini. Siapakah pemegang amanah? Apakah tugas seorang pemegang amanah? Di bawah undang-undang, seorang pemegang amanah dipanggil sebagai fiduciary. Konsep amanah yang tersirat di dalam konsep dan perkataan fiduciary adalah amat penting. Seseorang pemegang amanah atau fiduciary dipertanggungjawabkan untuk memegang bagi pihak seorang lagi yang bernama beneficiary hak-hak tertentu, mungkin terhadap hartanah atau duit atau wang atau kepentingan lain. Dalam kes kita ni, kepentingan yang dipegang oleh seseorang MP sebagai fiduciary adalah kepentingan dan kebajikan rakyat Malaysia. MP tersebut mempunyai kewajipan untuk bertindak hanya untuk kepentingan beneficiary sahaja. Sekiranya beliau melanggar tugas-tugasnya sebagai pemegang amanah, beliau dikatakan telah memungkiri amanah dan dikatakan telah memungkiri tugas. A breach of trust and a breach of duties. Tindakan undang-undang boleh diambil terhadap beliau, dan soalan yang seterusnya adalah, adakah seseorang MP perlu bertindak atas kepentingan negara atau kepentingan parti politik beliau atau suruhan pihak-pihak ketiga? Bagi menjawab soalan ini, kita perlu melihat dan mendengar sumpah seseorang MP di bawah Perlembagaan Persekutuan. Sumpah setiap MP berbunyi seperti berikut. Saya, dan dia menyatakan namanya, telah dipilih sebagai ahli Dewan Rakyat atau Dewan Negara dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan saya sebagai yang demikian dengan segala upaya saya, bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada siapa?
parti beliau? Bukan. Saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada Malaysia. Saya akan melihara, melindungi dan mempertahankan siapa? Bukan parti dia. Saya akan memelihara, melindungi dan mempertahankan perlembagaan negara. Inilah perkataan-perkataan yang terkandung dalam sumpah yang diangkat di hadapan Tuan Yang di-Pertua atau Speaker di Parlimen. Ini tertera di bawah perkara 59 Perlembagaan Persekutuan dan jadual ke-6. Jadi, seorang MP mengangkat sumpah untuk menunaikan kewajipan kepada negara Malaysia dan sumpah mempertahankan perlembagaan persekutuan, bukan kepentingan mana-mana pihak, termasuklah parti beliau. Satu lagi konsep demokrasi adalah eksekutif, iaitu dengan nama lain kerajaan, bertanggungjawab kepada Parlimen dan kepada setiap MP. Anggota-anggota eksekutif termasuklah anggota-anggota kabinet dan perkhidmatan awam bertanggungjawab terus kepada Parlimen. Ini adalah kerana kerajaan bertanggungjawab kepada rakyat jelata. Rakyatlah yang memilih ahli-ahli Parlimen melalui pilihan raya. Oleh itu, seseorang MP lebih unggul di sisi undang-undang daripada setiap anggota eksekutif. Sekiranya eksekutif iaitu kerajaan tidak bertindak menurut undang-undang, maka MP dengan kabinet bertanggungjawab kepada badan kehakiman dan dalam arti kata yang lebih besar, rakyat anda. Tetapi kepada siapakah seseorang MP itu menjawab? Apa yang akan berlaku apabila MP menjadi kaki tangan kepada pengkhidmatnya sendiri? Katakanlah anda seorang MP. Andaikan pengkhidmat anda, your servant, memiliki atau mengawal sebuah syarikat bernama syarikat A, katakan. Dan andaikan pengkhidmat anda melantik anda sebagai pengarah syarikat A. Bayangkan MP ini duduk sebagai pengarah syarikat A di Parlimen. Bukankah benar bahawa MP sebagai seorang pengarah adalah pengkhidmat kepada syarikat A? Siapa boleh menafikannya? Oleh itu, MP harus bertindak demi kepentingan terbaik negara dan juga mesti bertindak demi kepentingan syarikat A. Jadi, siapa sekarang pengkhidmat? MP atau pengkhidmatnya? Who's the servant? Ambil contoh lain. Andaikan kerajaan memiliki sebuah syarikat A. Seorang pengarah syarikat adalah pemegang amanah ataupun dikenali sebagai yang saya katakan tadi fiduciary. Ini adalah satu perkataan yang amat penting sehingga kita harus menggunakannya mulai sekarang. Seorang fiduciary mesti bertindak demi kepentingan terbaik siapa? Syarikat. Dalam undang-undang beliau tidak mempunyai pilihan. Anggaplah seorang MP duduk sebagai pengarah syarikat yang dikendalikan oleh kerajaan. Di bawah undang-undang syarikat, pengarah syarikat mempunyai kewajipan undang-undang untuk memperjuangkan kesejahteraan dan keuntungan syarikat itu. Beliau tiada pilihan lain. Undang-undang syarikat begitu ketat sekali sehingga seorang pengarah syarikat A mestilah bertindak bagi memajukan kepentingan syarikat A walaupun diri beliau sendiri dalam keadaan terjejas. Jadi soalnya, adakah MP pemegang amanah rakyat? Jawapannya, ya. Prinsip demokrasi adalah seorang yang dipilih sebagai MP bertanggungjawab kepada rakyat jelata di seluruh negara. Seperti yang dimaksudkan di dalam perkara 59 Perlembagaan Persekutuan. Oleh sebab itu, seseorang mengambil sumpah kesetiaan MP kepada Malaysia dan untuk melindungi dan mempertahankan perlembagaan persekutuan. Bukan syarikat A, bukan NGO, bukan entiti-entiti lain.
ataupun partinya. Pula gaji dan pendapatan seseorang MP itu dibayar oleh siapa? Dibayar oleh Parlimen. Duit Parlimen datang daripada mana? Ini adalah wang cukai yang dikutip dari wang rakyat, wang tuan-tuan dan puan-puan. Ambil satu contoh. Bayangkan bahawa MP berfungsi untuk katakanlah industri X. Beliau adalah pengarah di sebuah syarikat di industri X. Beliau tidak peduli dengan rakyat jelata. Beliau tidak peduli dengan kepentingan kawasan pilihan raya beliau. Beliau tidak peduli dengan negara. Di Parlimen, beliau berhujah menyokong industri X. Beliau meminta kilang-kilang membuat bahan X dibenarkan beroperasi di kawasan perumahan. Beliau berjuang untuk industri X. Soalnya, adakah anda berpuas hati dengan MP seperti itu? Tepuk dada, tanya soal. Kita sekarang kaji keadaan konflik di antara sumpah MP di Parlimen dan sumpahnya kepada parti sendiri. Apa yang berlaku jika terdapat konflik kepentingan antara syarikat A dan rakyat? Bayangkan kerajaan memegang saham dalam syarikat A, seorang MP dilantik menjadi pengarah syarikat A dan dibayar gaji daripada syarikat A. MP itu menjadi pengkhidmat kepada syarikatnya. Aneh kan? Jadi, adakah MP itu akan membela kepentingan anda? Adakah MP tersebut akan membela kepentingan negara dan syarikat? Yang mana satu dia akan pilih? Syarikat atau negara? Soalan ini ditujukan di dalam satu kes bernama Amalgamated Society of Railway Servants lawan Osborne. Ini pada tahun 1910. Ini adalah satu kes yang melibatkan satu akta iaitu the UK Trade Unions Act. Akta tersebut pelik sikit. Ia ada membuat peruntukan untuk membenarkan kesatuan industri iaitu trade union untuk meminta wang atau caruman daripada ahlinya. Dana yang dikutip ini digunakan untuk memperolehi dan mempengaruhi wakil-wakil parlimen, MP. Pula, salah satu peruntukan parti buruh ataupun Labour Party UK adalah bahawa MP-MP-nya bertanggungjawab kepada parti. MP-MP tersebut harus bersetuju, terikat kepada keputusan parti dalam berjuang sasaran perlembagaan parti, walaupun di parlimen. Soal yang ditujukan kepada Privy Council, yang pada masa itu adalah mahkamah tertinggi di dalam semua Commonwealth adalah adakah hala tuju seksyen dalam akta dan tujuan parti buruh itu supaya mempengaruhi parlimen adalah sah. Akhirnya Mahkamah Privy Council memutuskan bahawa kuasa untuk meminta caruman sedemikian daripada ahli-ahli adalah salah dari sisi undang-undang. Privy Council telah memutuskan bahawa peruntukan tersebut bertentangan dengan polisi berkenaan kewajipan seseorang MP untuk memperjuangkan kepentingan rakyat jelata di parlimen, bukan kepentingan parti. Kita sekarang kena kaji keadaan di mana MP melanggar kewajipannya, breach of duties. Tadi conflict of duties, sekarang breach of duties. Soal ini telah timbul pada tahun 1963 dalam satu kes bernama Bolting dan satu lagi lawan Association of Cinematograph, Television and Allied Technicians. Kes Bolting telah ikut prinsip kes Amalgamated Society, telah melebarkan prinsipnya dan telah merangkumi MP-MP dan keputusan kes ini memutuskan prinsip-prinsip berikut, iaitu seseorang fiduciary, nombor satu, tidak dibenarkan mengabaikan tugasnya kepada rakyat. Yang kedua, beliau tidak boleh bertindak bertentangan dengan kewajipan beliau sebagai MP. He cannot act against his duties as an MP. Yang ketiga, mana-mana perjanjian di antara seorang MP, di mana MP dibayar gaji oleh badan-badan luar adalah bertentangan dengan dasar awam. Kerana MP itu terikat kepada arahan majikannya. Itu tak betul. Yang keempat, jika seseorang MP tidak menjalankan tugasnya untuk kepentingan negara, maka beliau melanggar tugas
fiduciary. Dan akhir sekali, jika MP bertindak bertentangan dengan kepentingan nasional tetapi memihak kepada entiti komersial, MP itu juga melanggar tugas fiduciary. Maka, bagaimanakah seseorang fiduciary, iaitu pemegang amanah, harus bertindak? Apa yang beliau boleh lakukan? Apa yang beliau tidak boleh buat? 124 tahun dahulu, pada tahun 1896, di dalam kes Bray lawan Ford, Lord Herschel telah menyatakan bahawa seseorang fiduciary, iaitu pemegang amanah, tidak boleh memperolehi keuntungan. Yang kedua, fiduciary tidak boleh meletakkan dirinya dalam kedudukan di mana kepentingan beliau dan tugas beliau kepada negara dan sumpahnya bertentangan. Yang ketiga, ini adalah kerana sifat manusia. Dalam situasi seperti ini, fiduciary terpengaruhi oleh kepentingannya sendiri dan bukan tugasnya kepada negara. Yang keempat, dengan cara itu beliau akan membahayakan orang yang harus dilindunginya. Siapa dia? Anda, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, kita kena kaji bagaimana MP-MP di UK mengisytiharkan kepentingan mereka. Di UK sistemnya sama dengan Malaysia. Tetapi mereka ada satu undang-undang parlimen yang mewajibkan setiap MP untuk mendedahkan sama ada mereka memperolehi apa-apa kepentingan daripada entiti-entiti perniagaan. Semasa perbahasan di House of Commons, iaitu Dewan Rakyat UK, berkenaan aktiviti perniagaan mana-mana entiti tersebut, MP yang mempunyai apa-apa kepentingan dalam perniagaan tersebut serta-merta mengisytiharkan kepentingan mereka sebelum undi tersebut diambil. Kalau undi itu dibuat tanpa pendedahan, maka undi beliau tidak akan diambil kira. Jadi soal yang seterusnya adalah apa yang tidak boleh dilakukan oleh pemegang amanah. Secara ringkas, seseorang fiduciary tidak boleh membuat keuntungan rahsia. Ini ditentukan dalam kes Boardman versus Phipps. Beliau tidak boleh meletakkan dirinya dalam keadaan konflik. Beliau tidak boleh bertindak melanggar tugasnya kepada beneficiary, tuan-tuan dan puan-puan. Tidak boleh mendapat manfaat daripada maklumat yang berkaitan dengan amanah. Ini dalam kes Barrett lawan Hartley. Jadi, kalau kita pakai prinsip-prinsip undang-undang yang kita telah bincang tadi, untuk menjawab soalan yang kita telah ajukan sebentar tadi, adakah seseorang MP pemegang amanah atau fiduciary kepada rakyat? Jawapannya iyalah. Sekiranya seseorang MP menerima jawatan berpendapatan semasa beliau menerima gaji parlimen, melainkan ini dibenarkan secara terus terang oleh undang-undang berkanun tempatan, dan setahu saya tidak adalah undang-undang seperti itu di negara ini, maka beliau melanggar tugasnya sebagai pemegang amanah. Jadi, apa yang harus berlaku kalau seseorang MP melanggar tugas fiduciary beliau? Kehilangan kelayakan menjadi seorang MP kalau langgar perlembagaan satu. Beliau tidak boleh memegang jawatan-jawatan dalam badan kehakiman atau suruhanjaya-suruhanjaya. Ini diperuntukkan di bawah perkara 48 Perlembagaan Persekutuan. Tapi soal yang penting adalah, apakah akibat jika seseorang MP melanggar kewajipan fiduciary-nya? Bolehkah undang-undang lazim membatalkan kelayakan MP tersebut? Pada pendapat saya, jawapannya iyalah. Selain daripada itu, ada beberapa akibat jika seseorang MP melanggar kewajipan fiduciary-nya. Yang pertama adalah perkara yang biasa, letak jawatan. Jika berlaku sedemikian, iaitu MP melanggar kewajipan fiduciary-nya, maka MP sepatutnya meletakkan jawatan. Prinsip ini diamalkan secara serius di semua negara bertamadun yang lain. Di Barat, di Korea, di Jepun. Tetapi Malaysia ni macam tak ada lah prinsip ni. Akibat yang kedua, di dalam rang undang-undang ada kesalahan jenayah. Seseorang yang melanggar amanah, kalau melanggar Seksyen 409, boleh dihukum. Seseorang yang disabitkan kesalahan
boleh dijatuhkan hukuman denda. Kalau denda tu RM1,000 atau lebih atau penjara 1 tahun atau lebih, secara automatik maka MP hilanglah kelayakan menjadi MP. Ini di bawah artikel atau perkara 48 dan beliau pun tidak dibenarkan bertanding dalam pilihan raya yang masa hadapan. Akibat ketiga adalah MP boleh disaman di Mahkamah Sivil. Tapi siapa yang boleh membawa tuntutan sivil terhadap MP tersebut? MP pada pandangan saya boleh disaman dalam tindakan sivil kerana melanggar amanah. Dan pada hemat saya, mahkamah boleh memutuskan beliau, iaitu MP, tidak layak meneruskan tugasnya sebagai MP. Pada tahun 1987, Lim Kit Siang sebagai MP menyaman entiti korporat bernama United Engineers Malaysia, Berhad. Ada banyak alasanlah beliau buat saman tu. Beliau menuntut pembatalan pemberian projek penswastaan kepada UEM oleh kerajaan. Ini adalah kerana dia kata ada pemberian kontrak itu tidak wajar atas alegasi bahawa kerajaan telah melakukan kesalahan dalam pemberian projek tersebut. Encik Lim mendakwa amalan rasuah telah berlaku dan tuan-tuan boleh lihat ini di perenggan 42 kes tersebut. Kerajaan berhujah bahawa Lim Kit Siang tidak berupaya saman kerajaan atau UEM. Dalam istilah undang-undang, Lim Kit Siang dikatakan tidak mempunyai locus standi untuk menuntut. Kata kerajaan, Lim bukan pemegang saham atau pengarah syarikat UEM. Pendapat Mahkamah Agung merangkumi 5 hakim. 3 orang hakim, iaitu Lord Presiden Tun Saleh Abbas, Hakim Besar Abdul Hamid dan Hakim Hashim Yopsani berpendapat bahawa Lim Kit Siang tidak memiliki hak untuk membawa tuntutan. 2 orang hakim dalam minoriti telah memberi penghakiman menentang atau dissenting judgment. Salah seorang daripada mereka adalah Yang Arif Hakim George Seah, seorang hakim yang terhormat. Yang lain adalah Yang Arif Hakim Yusofi Abdul Kadir. Mereka kedua-dua tidak setuju dengan pendapat ketiga-tiga hakim tersebut. Mereka memutuskan bahawa Lim Kit Siang berhak untuk menuntut, tetapi beliau harus menuntut terhadap kerajaan kerana sebagai MP, beliau tidak hanya bertanggungjawab kepada rakyat di kawasan pilihan rayanya, tetapi beliau juga bertanggungjawab kepada seluruh negara. Undang-undang majoriti telah diguna pakai sehingga tahun 2014 ketika beberapa kes menyatakan di Malaysia bahawa setiap orang dapat membawa tuntutan terhadap hal-hal kepentingan awam atau demi kepentingan negara. Pandangan moden ini diguna pakai dalam beberapa kes di England. Saya memetik 2 contohlah. Yang satu, Indian Revenue Commissioners versus National Federation of Self-Employed and Small Businesses pada tahun 1982. Yang kedua adalah R versus Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs ex parte World Development Movement ini pada tahun 1995. Kita rujuklah kepada satu contoh. Di Malaysia, prinsip moden ini dipakai dalam kes Balkis. Tuan-tuan ingat kan? Balkis adalah sebuah badan yang terdiri daripada isteri-isteri adun-adun dan MP-MP. Kerajaan Selangor pada masa tersebut telah memberikan sejumlah besar wang kepada Balkis. Apabila berlaku perubahan pemerintahan, kerajaan baru menuntut penjelasan tentang bagaimana wang kerajaan dikeluarkan dan ke mana perginya. Pada tahun 2014, anggota Balkis berusaha untuk membubarkan tarik syarikat tersebut. Ini dicabar oleh Kerajaan Baru Negeri Selangor. Kes ini dikenali dengan nama Kerajaan Negeri Selangor dan satu lagi lawan pendaftar Pertubuhan Malaysia dan rayuan lain. Defendant mengatakan plaintiff tidak mempunyai hak locus standi untuk menuntut. Mereka memetik prinsip locus standi dari kes Lim Kit Siang. Walau bagaimanapun Mahkamah Rayuan tidak bersetuju. Kes-kes lain juga telah menyatakan bahawa mana-mana individu yang membayar cukai atau taxpayer mempunyai hak untuk menuntut dalam hal-hal yang melibatkan kepentingan awam. Beberapa mahkamah rayuan sebelum dan selepas kes Balkis menyokong kedudukan moden ini.
Tuan-tuan dan puan-puan harus ingat, ada satu prinsip undang-undang. Dalam undang-undang amanah, mahkamah mempunyai bidang kuasa, kawal setia, supervisory powers ke atas pemegang amanah, dan mahkamah memang mempunyai kuasa untuk memberhentikan kelayakan pemegang amanah. Ini penting ni. Salah satu contoh prinsip ini telah diterbitkan dalam kes Arumugam Ponnusamy lawan Karpayah Ramasamy pada tahun 2006. Oleh itu, yang pertama, MP boleh disaman oleh sesiapa sahaja. Pada khidmat saya lah. Yang kedua, jika mahkamah diminta untuk memberi perintah bahawa MP tidak layak menjadi MP, atau nombor tiga, diminta membuat perintah bahawa MP telah melanggar tugas mereka, maka mahkamah tidak adalah apa-apa halangan pada pendapat saya untuk memberikan perintah-perintah tersebut dan menamatkan kelayakan seorang MP berdasarkan hanya undang-undang lazim. Kesimpulannya, pertama, kita memerlukan undang-undang parlimen untuk menghalang MP daripada melanggar tugas fiduciary mereka. Sebarang pelanggaran undang-undang umum tidak semestinya hanya yang disenaraikan dalam perlembagaan harus mengakibatkan pembatalan atau pemecatan MP dengan segera. Kedua, MP perlu bertanya kepada diri sendiri. Tepuk dada, tanya selera. Adakah MP telah bertindak dengan penuh integriti dan bermoral dalam menjalankan tugas-tugas mereka demi kepentingan rakyat? Bukan untuk kepentingan peribadi atau untuk keperluan parti politik sendiri. Sekiranya seseorang MP melanggar tugas fiduciary-nya, beliau harus meletakkan jawatan. Juga pada khidmat saya, MP boleh disaman dan mahkamah memang ada kuasa untuk mengisytiharkan bahawa MP tersebut tidak layak jadi MP. Adakah MP kita akan bertindak mengikut integriti untuk kepentingan negara atau dipimpin oleh parti mereka? Itu soalnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana terus bersama GKTV. Saya berharap tuan-tuan dan puan-puan dapat tekan suka, like dan dapat melanggan, subscribe. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Sehingga kita bertemu lagi. Selamat sejahtera.